tu. Ingat dia ketawa walaupun tak lawak. PG di nombor 23 mereka akan turun di satu kawasan yang lain. Mungkin sekali pergi ke Yasnaya Poliana kerana pasukan FV sebenarnya dah bertukar lagi tempat mungkin. Tapi dekat bawah ni pun dah bertukar secara, boleh kata bertukar 100%. Bawah tadi bukan Dingus tetapi pasukan FV yang dapatkan pulau itu dan Marlino tempat lain. Dan sekali lagi Circle yang menyentuh sedikit daripada pulau dan sebahagian daripada mainland. Ya, betul tu. Siapa pun yang mengambil rumah stesen pam minyak ke di persimpangan tu ataupun mengambil lighthouse, saya rasa mungkin mereka ada peluang yang agak cerah. Kebanyakan sekelas memang suka pergi di kawasan-kawasan tersebut. Cuma tadi dia naik ke atas sedikit di mana kompon dipegang oleh SMG, tidak melangkaui circle seterusnya kan. Tapi inilah circle-circle klasik untuk kita juga. Kita nampak Yudo Gang juga bermain agak baik masa circle macam ni, di mana dia turun daripada kawasan server ni, turun sampai Primus, lepas tu dia masuk ke sebelah kanan. Kita akan lihat apakah percaturan untuk mereka kali ini berdekatan dengan TRX sebenarnya. Tapi yang betul-betul di tengah-tengah circle sekarang adalah pasukan ST. Adakah mereka buat strategi yang sama, iaitu masuk ke dalam rumah, tutup semua pintu dan menunggu saja orang masuk. Sebab tempat mereka prime position pada waktu ini. PPG dan FV kali ini akan bertemu. Rasanya tentunya tadi PPG agak gembira bila tengok dekat show match tadi. Oh, FV tak ada dekat Yasnaya Poliana. Itu adalah satu cubaan aku untuk melakukan watak perempuan dengan sebaik mungkin lah. Sayangnya turun-turun ada pasukan Flash Vision untuk game yang sebenar lah. Dan kalau diorang berjumpa sekarang ni, ada berjumpa dah pun tembakan yang dilakukan oleh Flash Vision mencederakan Puteri. Baru nak drag sikit bahawa diorang tak akan jumpa, tapi itulah kecederaan yang dilakukan dan ini akan menjadi kontes yang pertama bagi kedua-dua pasukan ini. Ya, betul tu, dia tembak Puteri, dapat separuh nyawanya, tetapi apa kata perempuan selalunya, awak terlalu baik untuk saya. Berapa kali orang cakap macam tu kat kau, je? Macam ada pengalaman banyak je tu, je. Tapi apa, last ada terima kan seorang. Nah, itulah selalu benda tu yang kita cakap kan. Awak terlalu baik untuk saya. Kenapa? Susah lah nak melakukan watak perempuan sebenarnya. Hai, Bos Sam sekarang ini dia tak turun kereta. Bosku yang sedikit mendapat circle di hospital. Hospital ni sebenarnya tempat penurunan Yudo Gang yang paling asal sekali. Antara yang paling awal mereka duduki. Kemudian mereka mendapati macam, boleh je menang daripada server ni. Kenapa tak nak pergi ke server ni? Dan mereka akan turun kat server ni lah. Lagi fam yang selalunya turun di kawasan kontainer, kali ni mereka menyelinap masuk ke bandar Jogopol sedikit. Sepatutnya Daddy Hood dan juga Boy kau turun situ hari tu kan. Tapi looting dekat hospital memang sangat-sangat agak teruk lah. Tier 2. Ya betul, tier 2 sebenarnya. Dan kalau dulu pun memang, tak tahu, dulu memang agak famous juga hospital untuk turun. Tapi dia bertukar-tukar. Macam trend sentiasa bertukar untuk ni. Mungkin sebab timing kot. Kalau dulu begitu ramai suka turun ke Yasnaya Poliana sebab banyak apartment. Tapi sebenarnya bila difikirkan circle kan bergerak dengan cepat sekarang. Dan tak ada, kalau satu tim dekat situ dia tak boleh nak explore pun ke semua bangunan-bangunan dekat situ. Sekarang ini pasukan daripada tim No Recall, keadaan pasukan daripada tim Secret akan membolehkan mereka untuk menguasai kawasan Pochinki ini. Dan saya kira sudah pun memperolehi beberapa equipment dan juga utilities yang telah diambil oleh TNR dan akan melakukan pergerakan ke satu kawasan yang lain pula. Ya, sebenarnya seorang yang nampak macam skema, tapi sebenarnya seorang yang ceria dan agak ramah mesra lah. Ryan berada di belakangnya. Mereka menggunakan satu bagi saja dan mereka berjaya mendapatkan satu lagi bagi. Dan mempunyai kenderaan-kenderaan, tapi inilah dia Norland XMPX. Tapi kereta dekat Pochinki tu aku banyak kali dendam dengan benda tu sebenarnya. Kereta yang tak boleh bawa tu, UAZ yang tak boleh bawa tu. Banyak kali bila keluar dekat Pochinki, bila dah menang Pochinki, biasalah suruh menang Pochinki pun. So bila pergi kat sana kan, yes ada kereta, naik pergilah lari kat situ nak masuk dalam circle. Alah, kena scam. Okay. Selalu menang Pochinki. Satu perkara yang tepat dan bernas. Ya, tepat dan bernas. Bukan fiction guys. Itu daripada Norland MPX.
Baju ni ada tadi nampak tapi tak ada saiz. Baju nampak tak ada saiz. Ya, so bila saya pergi kedai tadi tengok, saya nak baju macam pemburu, ada tak? Ada. Tapi tak saiz. Ya, yang macam Leto tadi tak ada. Yang macam pemburu ada, warna biru dengan line-line. Kau semua baju dia orang sama ke? Tak, lain. Dia ada color-color lain, pemburu pakai baju biru, line dia color emas. Bila nampak dia, oh pemburu. Kena pakai baju yang sama ni. Tara. Asisano. Tapi aku nak gelak tapi tak sampai hati. Si sana. Aduh. Dia benda-benda yang Barulah. benda-benda yang apa minor ni dia lagi dia kalau salah betul tak apa. Oh, tapi dia sikit je salah dia. Alah, ingat tak ingat lah. Macam Komostrom. Links. Oh, kita boleh gelak sebenarnya ni. Macam ni okeylah, aku nak gelakkan banyak-banyak sikit. Banyak sebenarnya. Kau punya bahasa speaking tu memang speaking gila lah. Gila Ya, speaking sikit. Itu je lah tadi. Alah. Salah satu. Inilah still hard. Oi, tak jadi tadi. Masuk rumah kantoi. Diharapkan kali ini kalau masuk je apa-apa rumah, diharapkan berjaya lah. Orlan, tapi yang berada di luar kawasan paling jauh untuk masuk dalam circle adalah di Mirta Power, iaitu pasukan dari tim SMG. Satu benda aku paling tak suka dengan tim Steelheart ni, bila dia main je daripada season 1 lagi, dalam otak aku hanya akan fikir satu lagu je, Lady. Oh, sampai tengeng-tengeng benda tu. Bila balik rumah kena dengar sekali baru boleh berpuati lah. baru boleh hilang lah benda tu Steelheart ni sebab lagu She's Gone tu lah. Betul. Lagu She's Gone. Tapi pergerakan daripada tim Bosku, dia dah ramai dah sebenarnya dekat dalam pertengahan circle ini. Ada beberapa pasukan yang masuk terlebih dahulu berbanding dengan pasukan-pasukan lain. Dia juga pasukan dari Dingos telah pun melakukan pergerakan daripada Sosnovka military base lalu ke kawasan jabatan, tetapi tiada sekatan yang dilakukan di kawasan jabatan tersebut dan masih selamat. Wow, tembakan dia jalankan tadi nampak berpasukan Yudu Gang. TRX akan berada di belakang menembak Janik, cuba menembak Jumper kena. Kerana kenderaan dia bukanlah yang berbumbung, memang senang sedikit untuk dia ditembak, tapi TRX akan membalas dengan memancitkan tayar UAZ pasukan TRX. Tidak membenarkan pergerakan yang dilakukan oleh TRX. Setakat ini Jin Boy, lihat semula beberapa pergerakan telah dilakukan oleh Jin Boy meninggalkan Janik di kawasan belakang ini. Yudu Gang untuk player daripada Jumper ini mencuba nasib lagi. Sekali lagi cubaan itu gagal oleh Jumper. Jumper selalunya kalau dia pakai mini 14 pun kadang-kadang dia akan melompat-lompat. Kali ini tidak, Janik akan ditinggalkan di belakang bersama dengan asap itu untuk menyembunyikan dirinya. Dia nak masuk kenderaan sebenarnya mungkin, tapi kenderaan itu letupkan Janik. Kali ini akan ditekan oleh Drax. Bertubi-tubi bersama dengan Jumper. Janik masih menggunakan first aid kit, tapi ada satu saja kenderaan sudah pun terbakar. Yap, kenderaan terbakar, first aid kit pun sudah habis digunakan. Ini yang menyebabkan Janik akan menunggu, tetapi nasib baik rakan dia ada Ziso memberikan bantuan kenderaan logistik ini untuk bergerak masuk ke tempat yang selamat. Macam benda yang menarik pasal TRX ni, dia punya baju jersey ni lebih kurang hampir colour dia sama dengan dia punya team. So TRX akan dapat nombor 17 kerana pasukan TRX sangat kuat juga di sini. AWM dengan A-Time Scope Budapest Batch Zeng Dikenge. Jadi inilah kod anda untuk berada di rumah, pubgmobile.com/redeem. AWM ni dengan skop 8, dapatnya orang yang packing package ni dia hantar dengan baik. Tapi tadi kita dapat saksikan Resident telah kehilangan Bokeh Easy. Telah pun dengan satu orang player mereka, tapi ST adik dijatuhkan oleh Dingos MZ yang melakukan pergerakan daripada kawasan kepulauan tersebut, sudah melintasi dan juga masuk ke tempat Steelheart. Bermakna sekarang ini kontes yang mungkin dari jarak jauh lah. Sebab apa, ada satu je kejatuhan yang berlaku, belum lagi dimatikan ataupun di-endkan serta-merta. Small Boy, nama yang digunakan daripada dulu lagi. Dulu menggunakan Xiao Boy. Yang Xiao ni maksudnya mini lah. So, dulu pun Jenny menggunakan nama yang sama tapi dia dah membesar. Ya, macam ni juga bermain lah untuk game kita waktu ini. Terlihat sekarang Yudu Gang sudah pun sampai ke dalam circle. Bart akan jatuhkan Marlino Bean waktu yang sama, dibunuh secara langsung dengan satu Scar L.
Ya, tadi nampak diorang ini berlawan dengan jarak jauh, tapi sekarang ini sudah pun berada di kawasan kompon yang bersebelahan sahaja, di mana satu momentum yang cukup agresif daripada Showmatch tadi untuk dibawakan untuk game-game seterusnya. Daripada pasukan daripada ST tinggal 3 orang player sahaja. Apakah mungkin daripada Dingus akan melakukan satu attacking ataupun satu push yang cukup garang sekarang ini? Dingus memang ingin cuba meratakan pasukan ST. Mereka dah dapatkan satu dari adik yang telah mati, Lorenzo Zral. Walaupun Spomal dijatuhkan dan inilah tibanya masanya untuk Barbar. Tapi mereka tak sangkakan orang kat sini. Tapi lompatan daripada pagar sebelah akan menyebabkan ST tinggal satu orang saja ketika ini. Beberapa bom telah pun dibaling. San, dia kurang pasti Zral berada di mana sebenarnya. Dia berada di luar tapi mereka jangkakan balingan kedatangan dari compound. Yep, Steelheart, anda kata Zral dikeluarkan, bermakna ini akan menjadi kali yang keduanya pasukan daripada Steelheart akan terkeluar ataupun akan pulang awal seperti game yang pertama sebentar tadi. Tapi Zral akan berhati-hati. Dia jangan terlalu terbuka sangat. Dia memang dah ketakutan dah, sangat-sangat panik. Dingus MZ akan meratakan satu lagi iaitu Supermar masuk ke dalam kawasan rumah kecil ini. Habis dia. Wah, dia buang barang. Dia buang dulu. Ya, tapi sebenarnya membuang barang ni pun satu benda yang agak efektif juga sebagai satu strategi menyusahkan orang di PUBGMobile.com. Deep Zral dapat satu. Dia tidak dapatkan yang kedua mahupun kill. Tim yang pertama keluar sekali lagi. Yep. Pulang dengan 0 point. Sekarang ini kenapa langsung tiada kill di tangan mereka. Yang bagusnya mereka ada circle untuk penurunan flight path yang pertama. Tapi sayangnya datangnya. Ya sebab apa? Lawan mereka adalah lawan yang sangat garang sekarang ini. Kalau jumpa yang lain mungkin boleh bertahan lagi. Tapi itulah dia. Sayang untuk pasukan. Tapi tim Boskur daripada Yudu Gang tembak. Melakukan tembakan pada bahagian belakang. Tim Boskur pula membalas tembakan tersebut ke arah jumper yang menerima sedikit damage. Quarry, satu tempat yang tak ramai sukakan kalau menjadi last circle. Kerana tempat ini sangat sukar untuk naik turun dan kadang-kadang orang yang berada di atas pun tak semestinya menang. Di sini ialah Fredo. Terus menggunakan energy drink, naikkan boosting, naikkan nyawa dia sampai full. Ada satu M4, ada satu DP28. Tapi nampak Fredo ni sudah menggembari DP28 untuk diguna pakai untuk pertarungan jarak jauh. Di sini Iron Pro juga menjatuhkan Easy, Fix OPLX. Dibunuh secara langsung, dicuri sebenarnya oleh TNR. Dan Iron Pro juga dijatuhkan pada waktu yang sama. Menangguk di air yang keruh. Mengambil kesempatan dalam kesulitan. Melukut di tepi gantang. Sambil menyelam minum air. Dan pelbagai lagi benda yang bermaksud mengambil kesempatan. Yudu Gang, Geek Fam walaupun berbaki dengan 4 orang, tetapi sekarang ini 2 orang sahaja wakil mereka yang terserempak dengan Yudu Gang di dalam kawasan lereng-lereng bukit ni. SMG Putra juga dijatuhkan oleh Dingus MZ. Betul-betul garang snipe setelah pun dilemparkan grenade. Terjatuh satu orang, tinggal sajalah Geek QB yang berada di kawasan pondok di sebelah kawasan kanan. Snipes tidak akan diselamatkan, terkena pula dengan molotov kepada diri terlebih dahulu. Akan dikejar oleh Yudu Gang, jatuh satu kali lagi untuk pasukan pada Geek Fam. Geek Fam, kalau mereka nak mengejar, mereka berada atas ini bukanlah gameplay yang mereka mahukan. Walaupun kita sudah nampak di Sanhok tadi mereka boleh survive sampai ke tempat kedua, tempat ketiga dengan satu orang. Mungkin itu yang mereka kena fikirkan sekarang ini. Tapi Damroot yang akan hidup bukan QB, sebab QB adalah carrier mereka dalam game sebelum ini. Di sini mereka tinggal Damroot dan juga Sane. Banyak kawasan Quarry ini mereka tak dapat kuasai. Yudu Gang yang akan mendapatkan kuasa. Damroot sekarang ini telah pun memperolehi jumlah kill yang cukup banyak, 42 kill di tangan beliau. Jadi memang dia akan menjadi satu orang yang tidak akan terus merusuh masuk circle. Telah pun cenderung bergerak di kawasan bawah di mana Tara dan juga Geek sedang berada. Juga pas kepada Yudu Gang menyentuh sedikit bulatan putih tersebut. Dingus MZ tadi jumpa dengan pasukan dari SMG, sekarang ini telah pun bergerak keluar. PBG daripada atas sekali, paling jauh daripada circle. Untuk waktu ini SMG sudah ada di bahagian bawah, tapi mereka berlawan dengan Dingus ini menyebabkan ketimpangan berlaku sedikit. Tapi inilah Mark 14 bersama dengan Suppressor. Dihantarkan sebenarnya dalam situasi ini agak baik juga dalam circle ini, kerana circle banyak orang akan duduk berjauhan. Untuk mengambil Mark 14 ini merupakan advantage yang besar. Untuk anda di rumah, BDPS B Zal 5 PT adalah kod untuk anda dapatkan PMPL loot Sam dengan M4.
Ya, jangan lupa untuk like dan follow juga PUBG Mobile Esport Malaysia. Pasukan pada tim bosku masih lagi dengan berbaki 4 orang player. Tapi sekarang ini Tara dan juga pasukan pada Westar akan berlawan Y2KK selama yang lalu. Tapi Tara Wellhouse telah dijatuhkan oleh Westar. Seolah pergerakan akan dilakukan oleh Westar expert bagi mendapatkan Tara. Tara dalam mod bersedia juga bersama-sama dengan Tara akan terus melakukan pergerakan-pergerakan yang memungkinkan pasukan Westar ini untuk jatuh. Dapat kena tembakan daripada jarak jauh. Lynx headshot terus ke Romeo. Begitu banyak tembakan dilepaskan dan Romeo terpaksa diselamatkan random. Balingan bom juga macam kena pada Suprolan. Memang mereka dapat rasakan dia di mana. Dijatuhkan sebenarnya daripada TNR yang ada di belakang. Tetapi pasukan Tara tentunya mahukan kill ini. Suprolan sekali lagi dicuri oleh pasukan TNR yang duduk di belakang di kedudukan yang lebih baik berbanding dengan Tara. Sebab Tara ada satu seperti bonjol yang berada di dekat dia punya depan itu yang menyebabkan mereka tidak boleh nampak pasukan Wista dengan tepat. Yep, Tara walaupun kehilangan seorang tapi telah pun berjaya untuk mendapatkan satu orang player dari Westar. Tembakan pada bahagian belakang, Timo Recoil pula datang daripada entah mana untuk memberikan satu kejatuhan dan juga damage ke arah mereka. Juga dapat satu lagi, dia dapat Westar, dia dapat pasukan daripada Tara. Ini yang menjadikan pasukan TNR ini adalah pasukan yang mempunyai banyak penglihatan dan juga informasi untuk dia melakukan tembakan. Tapi tu dia Fredo berjaya menjatuhkan Putri. Tapi TNR memang betul tadi kedudukan ni macam agak baik. Tapi Dingus telah pun menyebabkan kedudukan mereka ni menjadi terancam kerana mereka akan berada di belakang pasukan TNR. Mereka tersandwich di antara dua pasukan TNR. Diletukkan oleh Nuk pula. Tara yang mereka cuba jatuhkan secara total tadi, tiba-tiba ada nafas baru untuk mereka. Dan sekarang ini TNR 2 telah pun jatuh, pemburu mendapatkan Tiara. Pasukan PBJ dikepung oleh dua pasukan iaitu Yudu dan satu lagi NRL. Tapi Tiara dijatuhkan. Drax pula, Yudu gang. Pertarungan pahala sebenarnya. Yep, Insomnus betul-betul nyawa dia tengah sikit sekarang ini. MZ akan datang ke depan, tembakan yang dilakukan ke arah Insomnus yang baru saja menggunakan first aid sebentar tadi. Pergerakan satu crowning telah dibatalkan oleh Dingus. MZ telah mendapatkan satu lagi kejatuhan kerataan ke arah pasukan Biarwan. 9 kill, momentum yang baik dibawakan pada Showmatch tadi ke Sunhawk, pergi pula ke Erangel. PBG di dalam satu depan saja ketika ini. Far berada di luar. Baby Bell berada dalam digunakan AWM untuk menembak. Tetapi Exam akan menjadi hakikat ini. Mungkin dia akan baling bom ke bawah. Kalau betul dia baling bom, dia akan dapatkan Baby Bell. Dia perlukan satu balingan yang tepat. Satu cubaan, tapi macam mana dia baling pun sebenarnya dia akan jatuh. Baby Bell akan keluar. Tidak, dia ketegak saja dekat situ. Exam tidak boleh masak terlalu lama. Dia kena biarkan ia melantun masuk ke dalam kalau boleh. Yap, pelantunan itu tidak terjadi oleh X-Arm. 2 kali baling grenade, 2 kali tidak membuahkan hasil. Kalau kita PPG terlalu open dekat situ. Dia nak tembak ke arah pasukan yang lain. Tetapi sayangnya satu lagi nyawa dia betul-betul low. XV daripada Flash Vision X-Arm. 2 ini dapat rata daripada X-Arm. Akhirnya Saitama yang memberikan kejatuhan ke arah PPG rata di tangga 14. Sayangnya itu maksudnya mereka akan keluar sekali lagi dengan kosong mata berkongsi dengan pasukan Steelheart. Fredo pada waktu ini hanya tinggal seorang diri. Terpaksa face kill tapi rata juga pasukan Yudu Gang. Yudu Gang akan dikeluarkan di tempat ke-13 waktu ini. Tapi kita sudah pun hampir masuk minit ke-20. Circle akan sebenarnya naik ke atas semula. Tapi Dingus MX, MZ sebenarnya. Mereka ada 9 kill dan mereka ada circle waktu ini. Mereka ada circle. Hanya Sun saja berada luar bersama dengan Bravo. Tetapi bukan satu circle yang mereka tak boleh masuk. Mereka cuma nak menunggu lebih banyak kill. Dan memang ramai lagi kill akan menyerahkan diri ke arah mereka. TRX akan cuba berlawan dengan pasukan SMG. Tetapi Dingus juga menjaga mereka dapat daripada jauh. Entah bagaimana menembak. Bat akan diletupkan oleh Sniperman daripada entah celah mana. Dan hilang terus pasukan TRX mungkin. Yap, tinggal lagi satu orang saja sebenarnya dekat situ dan mungkin dikeluarkan sekarang. Yap, dikeluarkan 11 saja tim waktu ini. Dan SMG Jenny akan mendapat kill terakhir ke atas TRX Janik waktu ini. 4 kill untuk tim SMG tapi Jenny juga akan bermain satu orang. Bahaya betul tapi FV dekat sini terpun memegang pasukan Gig. Flash Vision datang daripada bahagian tepi. Lari-lari bukit ini Gig Fam, Damroot tengah proning slowly. Kerana apa? Datang pula Flash Vision untuk mendapatkan Gig Damroot. Sekarang ini mungkin akan dihabiskan oleh pasukan ber Flash Vision. Flash Vision datang, dia tak nampak, dia baru nampak saja. Jatuh dilakukan oleh pasukan Flash Vision. Satu kali lagi Gig Fam merata di tangan Flash Vision. Tidak sebenarnya.
Oh, malangnya mungkin miscommunication dan pasukan Heavy sebenarnya mereka boleh dapatkan 2 kill yang agak percuma. Tapi disebabkan mereka masuk perlahan satu demi satu, patutnya mereka boleh ratakan Gifan dengan mudah. Tapi kesilapan kecil itu menyebabkan impak yang begitu maksimal ke atas pasukan Heavy. Akhirnya mereka tinggal 2 atau 1 orang saja. Ya, sekarang ini ternampak Dingo Sun sudah pun di knockdown dan Wista akan mengawal pergerakan daripada Dingo. Dingo tidak ada advantage high ground seperti map Wrangle mereka awal hari ini. Mereka ada disadvantage yang agak besar dan Carl akan melompat-lompat mencari Sun. Dia nampak Sun, dia akan cuba tembak tetapi AG dia akan tembak balik satu cover fire yang begitu cantik macam bunga. Tapi Sun tak mungkin dapat dipegang. Dapat atau tidak? Dia berjaya dipegang atau tidak? Tengok dekat sini dan Dapat. Sempat untuk diselamatkan. Maka mereka masih lagi 4 orang. Tapi pasukan Axis Northern MPX juga kedudukannya agak baik. Mereka ada 4 orang. Tapi Dingos lebih dekat dengan circle itu. Tapi bosku dah ada 4 orang dalam circle. Wista ada 2 duduk di dalam. Tapi bosku dan juga Northern seperti tidak mau berlawan waktu ini. Easy Alex akan dikeluarkan meninggalkan pasukan RSG. Northern dan juga Tarap cuba menjadi nak masuk. 7 pasukan saja yang tinggal untuk waktu ini. Yang milik 20 sekarang ni Bravo mula memanik grenade tangan dia. Tadi dia pernah menjatuhkan Wista 2 orang dengan grenade tangan beliau. Dia akan cuba sekali lagi tapi dia akan ditembak, dijatuhkan oleh Wista Romeo. Dan belakang sendiri AJ menembak semula. AJ dia berjaya dapatkan Tanuk yang jatuhkan sebenarnya. Memang betul-betul cantik lah cover fire dia orang ni minit ke-22. Wista tinggal 1 orang player. Di belakang satu bagi dekat sini. Carl bolehkah dia merangkak ke belakang? Grenade tangan mula dimasak. Dibalingkan sendiri oleh Nook dan juga Sun. Sun sudah pun bangkit semula. Bravo akan dipegang oleh Nook. Sun mengambil tu kenderaan. Dia akan cuba maju ke depan bersama dengan Nook. Tembakan masih lepaskan. Romeo akan jatuh. Timon saja tinggal kat sini. Di belakang satu bagi. Tapi Sun terus maju ke depan. Cuba melanggar. Tapi tembakan daripada Nook dan juga NRL akan menjatuhkan Small Boy waktu ini. Ya, Sun bergerak-gerak. Sekarang ini sudah nampak 1 orang player. 2 orang player ini tembakan dilakukan. Terbaik Dingo Sun MZ. Sekali lagi kill demi kill. Pertaruhan demi pertaruhan yang dilakukan oleh mereka. Resurgence akan datang dari belakang. Tapi tembakan dilakukan oleh Norland. Mendapatkan Resurgence. Hanya tinggal Leto saja untuk waktu ini. Bukan Leto pasal ada pasukan NRL masih ada lagi ramai. Cuma pasukan RSG memang tinggal 1 saja. Letupan diletakkan kepada AG. Sekarang ini Dingos macam ada momentum tetapi pada waktu yang sama terlalu sukar cabaran daripada Northern MPX. Yup, sekarang mereka sudah pun ada 15 kills. Sekarang AG akan pergi ke arah Nook. Nook akan cuba memegang AG semula. Bravo mula membaling asap-asap dekat sini supaya jambatan asap boleh digunakan untuk dia maju ke depan. Sebenarnya tim NRL dia orang tak nak circle. Mereka yang kena masuk ke dalam. Ya, memang betul tu. Ya, mereka tak ada circle tapi mereka kena masuk dalam. Dan sekarang ini akan ditahan oleh pasukan pada Dingos MC. Dingos MC betul-betul melakukan satu kerja yang sangat-sangat baik. Bos tim Boskur juga berada di kawasan yang sungguh-sungguh baik mereka. Norland cuba masuk. Pemburu masih lagi hidup. AP, Leto dan juga Riff masih ada. Tapi ada 3 pasukan yang ada 4 orang. Dingos, Bosku biarkan saja perkara ini berlaku. Mereka tidak mau take fight. Mungkin tidak cukup utility. Mungkin tidak cukup peluru. Akan tetapi pasukan Resurgence, Tara dan Evie masing-masing tinggal 1. Semuanya tidak mau. Oh, tapi AP balingan bom dia berjaya kata AG. Dan mungkin yang akan meratakan pasukan Dingos. Ya, masih lagi banyak dikeluarkan dekat sini. Tapi Bravo sempat jatuhkan Riz. Waktu ini Bravo akan dilihat dekat sini oleh AP. AP menembak Bravo. Tapi Bravo di belakang satu pokok. Dia akan tembak semula dekat sini. Tanpa Iron Pro menjatuhkan FVX. Sampai keluarkan secara langsung sekarang ini. AP kena keluarkan Bravo. Dan mereka kena advantage yang sangat besar. Tapi Bluetooth sudah menyentuh beliau dekat sini. Dijatuhkan oleh AP. 1 di knock. Sekarang ini mereka tinggal 3 saja player. Dan player itu tak mungkin dapat diselamatkan oleh Dingos. Tapi AP dia akan terus merangkak. Back sudah pun dibuang. Resurgence akan jatuhkan 1 player. Boss Sam dikeluarkan secara langsung. Tapi Resurgence akan dijatuhkan oleh Boss Ngah. Mereka dikeluarkan di tempat kelima. NRL 8 kill. Nook dan juga AG mungkin akan lihat oleh AP sebentar saja lagi. Merangkak-rangkak Norland AP. Sekarang ini Dingos MZ juga melakukan perkara yang sama. Tara akan datang pada bahagian belakang. Dan di mana Norland Access Impact tidak akan mengetahui di mana kedudukan untuk Tara Link sekarang ini. Bosku, tadi mereka ada advantage yang sangat-sangat besar. Tapi Iron Pro melakukan tindakan yang begitu menyakitkan untuk bosku. Mereka ada 4 orang tadi. Mereka ada advantage. Mereka ada circle. Tiba-tiba saja dengan adanya Iron Pro itu, mereka dijatuhkan 1 orang dan instant kill, auto knock, auto end. Dan bosku yang ada super advantage sekarang yang tidak ada advantage untuk sesiapa pun. Ya, tembakan dilepaskan kat sini. Sun dijatuhkan oleh pemburu. Tembakan dilepaskan secara bertubi-tubi. Dibunuh secara langsung. 3 lawan 2 lawan 1 mungkin. Dan AG juga dijatuhkan. Nook dilihat dikasih oleh pemburu. Leto akan bangun mencari Nook. Nook menerima sedikit damage kat situ. Tembakan dilepaskan. Hampir jatuh. Dingos dikeluarkan. Tetapi banyak kill untuk mereka. NRL juga banyak kill. Mereka ada 11 kill. Mereka kena lawan dengan Bosku. 3 lawan 3 situasinya. Tara Links dia jalan pelan-pelan. Orang tak kisah pun dia dekat situ. Kemungkinan besar mungkin dapat tempat kedua
dekat sini. Yap, Noran Axis Impact sudah mendapatkan banyak kill sekarang ini tim Bosku. Hanya perlu menunggu saja masa yang sesuai. Tapi Tara betul-betul keseorangan langsung tidak dipandang oleh kedua-dua pasukan ini. Tapi kalau dibuat kesilapan yang kecil ataupun kesilapan yang sikit, akan dihabiskan dengan begitu saja. Kedua-dua pasukan ini memang kena mencari Tara Lynx kerana Tara Lynx ini menjadi duri dalam daging. Bukan saja kalau dia kill, kalau dia tak buat apa-apa pun dan dia yang dapat nombor 2, mereka dah rugi 2 markah dekat situ. Dan pasukan Bosku, dia mencari kiri dan kanan, tetapi mereka tak nampak sama sendiri sebab Bosku daripada tadi memang tak nampak orang pun. Dia cuma menampak Lynx memang dah jadi duri dalam daging dan Norland menjadi mangsanya. Dan semakin senang untuk Bosku menang. Ya, situasi 1 lawan 2 lawan 3 waktu ini. Tara Lynx betul-betul blue zone di belakang beliau. Bosku dapat satu lagi pemburu di knockdown. Maka tinggal satu saja player yang berdiri untuk NRL. Kalau Tara mau ada peluang menang, dia kena jatuhkan at least satu player daripada Bosku supaya dia ada peluang untuk lawan 1 lawan 2 at least. Betul Yup. tu. Yap, Norland sekarang ini Leto tapi pemburu telah berjatuhkan. Tinggal saja Leto keseorangan saja. Betul-betul lah kita mengatakan bahawa Tara Lynx ini menjadi duri dalam daging untuk tembakan ke arah kedua-dua pasukan. Dan sekarang ini Norland akan dijatuhkan satu saja yang tinggal, iaitu Leto. Dia pun sudah bermain seperti Lynx. Dia menunggu saja untuk rakannya mati. Dan kalau boleh dia nak cari Lynx terlebih dahulu. Walau bagaimanapun Lynx, kalau dia boleh dapat satu daripada Bosku, dan kemudian Bosku boleh fokus kepada Leto, maka sebenarnya Tara Lynx pun boleh menang. Ya, betul tu Boss Z. Dia akan masuk dengan keadaan dia pergi ke hadapan dekat sini. Lynx akan lihat 2 player kalau boleh. Tapi smoke sudah pun dibaling. Maka Lynx tidak akan lihat apa-apa dekat sini. Tapi kalau smoke tu hilang, dia ada peluang untuk jatuhkan 2 orang player. Leto, dia ada high ground tapi dia tak nampak orang-orang kat low ground. Dan orang low ground tu walaupun disadvantage, dia ada 3 orang player. Yap, 1 lawan 3 sekarang ini. Tetapi firepower lebih berat ataupun lebih cenderung kepada pasukan untuk tim Bosku, yang menyebabkan mereka terpaksa menunggu. Asfa akan bergerak ke kawasan hadapan. Penungguan demi penungguan dilakukan oleh kedua-dua pasukan Tara dan juga Northern Axis MPX. Lynx cuba bergerak. Lynx dinampak. Dia akan ditembak dan dia akan diratakan. Tinggal 1 lawan 3. Maka untuk Nolan, Leto kena buat something amazing baru dia boleh dapatkan chicken dinner. Tapi pada waktu ini Leto kelihatan seperti sudah berputus asa. Ya, masih lagi mencacing dekat sini Bosku. Mereka juga akan mencacing. Mereka tahu 3 lawan 1 situasinya. Sebab 4 saja player yang hidup. Bosnga paling dekat dengan Leto. Blue Zone sekarang akan mula menutup. Tapi rate of closing of the circle lebih lama dekat sana. Tapi winner chicken dinner akan jatuh kepada tim Bosku. Circle yang mereka dapat berkali-kali tadi agak mudah untuk mereka mendapatkan kemenangan.